Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aiman Yazmi Zulkifli dan saya nama kad matrik saya adalah 18 DPM 19F 1028. Saya mempunyai 5 ahli kumpulan iaitu Adab Iskandar, Muhammad Izul Hakim, Muhammad Nafis, Nur Umairah dan saya. Hari ini saya terang tentang FIDEX Corporation. Apakah itu FIDEX? FIDEX itu ialah merupakan sebuah syarikat perkhidmatan perhantaran kurier multinasional Amerika yang beribu pejabat di Memphis. Nama FIDEX ni adalah singkatan silabik nama syarikat bahagian udara asal. Federal Express ni digunakan masa yang mula-mula ditubuhkan. Sekarang digunakan sebagai FIDEX Express sahaja. FIDEX ni digunakan dari tahun 1973 hingga tahun 2000. Syarikat ini dikenali dengan perkhidmatan perkapalan semalaman dan merintis sistem yang boleh package track dan menyediakan kemas kini masa nyata pada lokasi package. Ini untuk memudahkan, membantu mencari package yang hilang, package yang hilang. Antara ciri yang kini telah dilaksanakan oleh kebanyakan perkhidmatan pembawa yang lain. So, saya akan terus kepada visi dan misi FIDEX. FIDEX ni menghasilkan pendapatan financial yang tinggi untuk pemegang saham dengan menyediakan rantai supply, transportasi, bisnes dan jasa information yang berhubungan dengan nilai tambah yang tinggi melalui perusahaan yang beroperasi secara terfokus. Antara logo-logo FIDEX yang sebelum itu, FIDEX ni mempunyai banyak logo. Ia bermaksud mempunyai banyak cabang. Antaranya ialah FIDEX Express, FIDEX Ground, FIDEX Freight, FIDEX Office dan Trade Networks. So, itu sahaja saya akan terangkan dan saya akan lanjutkan slide seterusnya kepada Nur Umairah. Sekian, terima kasih. Okay, saya akan terangkan tentang sejarah FIDEX. Yang pertama ialah FIDEX ditubuhkan pada 1971 pada tahun 49 tahun yang lalu sebagai Federal Express Corporation di Arkansas. Dan pengasas FIDEX ialah Frederick Smith, perancang utama Frederick Smith dan David Brown. Frederick Smith menyusun konsep syarikat dalam makalah dan istilah dia, di mana dia meminta sistem yang dirancang khusus untuk penghantaran segera. Walaupun FIDEX ini tubuh pada 1971, tapi dia mula beroperasi secara rasmi pada 1973 ketika dia memindahkan operasi ke Memphis. Pada tahun 1984, dia berkembang ke Eropah dan Asia. Pada tahun 1988, memperoleh salah satu pesaing utamanya iaitu Flying Tiger Line untuk mewujudkan syarikat penerbangan kargo perkhidmatan penuh terbesar di dunia. Lepas tu pada 1994, Federal Express mengangkat namanya menjadi FIDEX untuk tujuan pemasaran secara resmi menggunakan nama panggilan yang telah digunakan bertahun-tahun. 2 Oktober 1997, FIDEX menyusun semula sebagai syarikat induk FDX Corporation, sebuah syarikat Delaware. Syarikat induk ni mula beroperasi pada Januari 1998. Pada tahun 1990, FIDEX telah merancang tetapi kemudian ditinggalkan perkhidmatan bersama dengan British Airways untuk meminta British Airways menerbangkan pesawat jet supersonic Concorde ke Shannon Airport di Ireland dengan package FIDEX di atas kapal, dan kemudian FIDEX akan menerbangkan perusahaan itu secara subsonik ke tempat penghantaran mereka di Eropah. Pada Januari 2000, FIDEX FDX Corporation menukar namanya menjadi FIDEX Corporation dan menamakan semula semua anak syarikatnya. FIDEX Express menjadi Federal Express.
Februari 2000, FIDEX memperoleh Tower Group International, sebuah syarikat logistik antarabangsa. FIDEX juga memperoleh World Service, sebuah syarikat maklumat cukai dan cukai. Tower Group dan World Service dinamakan semula untuk membentuk FIDEX Trade Network. Pada 2004 Februari, FIDEX Corporation memperoleh Cinco secara persendirian dan dinamakan semula kepada FIDEX Cinco. Lepas tu, Jun 2008, FIDEX mengumumkan bahawa mereka akan menjatuhkan nama Cinco dari pusat kapal mereka. FIDEX Cinco sekarang akan dipanggil sebagai FIDEX Office. Pada September 2004, FIDEX memperoleh Parcel Direct, penyatuan berkerusan dan menggunakan semula FIDEX Smartphone. Pada Disember 2007, Perkhidmatan Hasil Dalam Negeri memutuskan sementara bahagian tanah FIDEX mungkin menghadapi liability cukai sebanyak 319 juta untuk tahun 2002 kerana salah klasifikasi korporasi sebagai kontraktor bebas. FIDEX menggunakan kempen menentang United Parcel Service UPS dan Kesatuan Teamsters menuju pesaingnya menerima duit dalam kempen iklan yang disebut Brown Ballot pada Jun 2009. Next, saya akan serahkan kepada Nafis. Okey, thank you Umar. Saya akan sambung tentang sejarah dia. Pada September 2018, silap. Pada 14 Januari 2013, FIDEX menamakan CEO Henry Meyer dan juga Presiden FIDEX Ground untuk berkuat kuasa selepas David Redholt bersara pada 31 Mei 2013. Seterusnya 17 Julai 2014, FIDEX didakwa kerana bersekongkol untuk menyebarkan bahan terkawal bekerjasama dengan organisasi Cabra Smoley dan Dadah Superior. Seterusnya pada tahun 2016, Jabatan Kehakiman Pejabat Peguam Amerika Syarikat mengesahkan dalam satu kenyataan bahawa ia telah meminta Hakim Mahkamah Daerah Amerika Syarikat iaitu Charles Breyer untuk menolak dakwaan itu tetapi tidak memberikan alasan. Seterusnya pada April 2015, FIDEX memperoleh syarikat saingan mereka TNT Express dengan harga 4.4 million kerana ingin mengembangkan operasi mereka di Eropah. Seterusnya, Februari 2016, FIDEX mengumumkan pelancaran FIDEX Cares, platform pemberian global dan juga komited untuk melabur 200 juta untuk memperkuatkan lebih daripada 200 komuniti menjelang tahun 2020. Seterusnya, pada Mac 2018, FIDEX mengumumkan pengambil alihan P2P Mailing Limited. Perkhidmatan penghantaran jarak jauh ini dengan harga 92 juta untuk mengembangkan portfolio mereka. Okey, seterusnya September 2018. FIDEX memperluas operasi FIDEX Ground Amerika Syarikat kepada 6 hari seminggu kerana kenaikan permintaan e-dagang. Seterusnya pada tahun Januari 2019, FIDEX Trade Network dijenamakan semula menjadi FIDEX Logistics. Mei 2019 pula, FIDEX mengumumkan pengembangan operasi FIDEX Ground kepada 7 hari seminggu pada musim puncak percutian. Seterusnya pada Januari tahun 2020, perkhidmatan ini akan berterusan sepanjang tahun untuk majoriti penduduk Amerika Syarikat. Seterusnya, pada tahun Julai 2020, Airline Pilot Association International ataupun ALPA, kesatuan yang mewakili juruterbang FIDEX Corporation, ini meminta penangguhan operasi Hong Kong syarikat itu. Setakat itu saja yang boleh saya cakap. Seterusnya saya serah kepada Izzul Hakim. Okey, seterusnya saya akan terang tentang unit operasi FIDEX. Okey, FIDEX dia ada FIDEX Express. FIDEX Express ni
Garmin Transport Service and TNT Express. Lepas tu FedEx Jirau dia ada FedEx Home Delivery and FedEx Smart Post. Lepas tu FedEx Freight Canada, dia pergi Kanada kot. Lepas tu ada FedEx Logistik, FedEx dia kategori dia ada FedEx Air, ada Ocean Cargo Network, ada FedEx Cross Border, ada FedEx Custom Critical, ada FedEx Custom Brokerage, ada FedEx Forward Depots and FedEx Supply Chain. Lepas tu FedEx Service. FedEx Service ni dia FedEx Customer Relation and FedEx Delivery Manager. Okay, last sekali FedEx Office. FedEx Office ni dia buat kerja macam print and ship center and FedEx Smart Day City. Okay, slide seterusnya. Okay, ni antara contoh-contoh apa tu kenderaan yang FedEx gunakan lah. Dia ada apa kapal terbang ni. Lepas tu dia ada van. Dia apa delivery van ni. Lepas tu dia ada van lagi. Lepas tu dia ada container. Okay, seterusnya saya akan pass kepada kawan saya Adam Iskandar. Okay, saya akan teruskan dekat negara yang dimasuki oleh FedEx. So FedEx ni merangkumi berbagai alamat dan perkhidmatan bukan saja di Amerika Syarikat, tetapi lebih daripada 220 buah negara dan juga serta wilayah. So rangkaian Global FedEx ni juga menyediakan pelbagai perkhidmatan daripada segi udara, laut ataupun darat yang juga peka terhadap peredaran masa melalui lebih daripada 650 lapangan terbang di seluruh dunia. Sebagai contohnya, diorang ke Netherlands, diorang juga pergi ke Hong Kong, China, Toronto, Brussels dekat Belgium, Dubai dan juga Miami, Florida dan juga ada di Kuala Lumpur, Malaysia. Okay, so penutup. So secara penutupnya kita pembentangan kami pada hari ini telah menunjukkan betapa hebatnya kehebatan organisasi FedEx dan juga Frederick W. Smith untuk melebarkan perniagaan mereka FedEx ni daripada satu idea yang kecil menjadi sebuah syarikat yang besar di seluruh dunia dan juga pelbagai jenis aspek perniagaan daripada menghantar barang dan juga menjadi customer service. So itu saja pembentangan kami sekumpulan pada hari ini. Jadi kami ucapkan terima kasih dan selamat tinggal. Selamat tinggal. Terima kasih.